Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Islam bin Muhammad Sabri. Nombor metrik D2019108930. Baiklah, pengenalan atheism. Atheism, perkataan atheist atau dalam bahasa Inggerisnya atheist adalah berasal daripada perkataan Yunani, iaitu atheos, yang bermaksud tiada Tuhan. Atheism bukanlah satu agama, akan tetapi ianya merupakan satu bentuk kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Kepercayaan atheism bertentangan dengan theism, yang merujuk kepada kewujudan sekurang-kurangnya satu Tuhan. Walaupun penafian Tuhan sudah wujud pada zaman kuno, contohnya pada zaman jahiliyah, tetapi hanya pada abad ke-19 atheism membentuk menjadi satu fahaman dan aliran pemikiran, dengan adanya ahli fikir yang berterus terang menafikan kewujudan Tuhan dengan dalil-dalilnya yang tersendiri. Dalam bahasa Arab pula, atheist atau atheism dikenali sebagai mulhid atau ilhad, yang bermaksud menyimpang daripada pandangan yang benar. Seterusnya, sejarah perkembangan fahaman atheism. Perubahan dalam meninggalkan pemikiran Kristian berlaku secara berperingkat-peringkat melalui zaman Enlightenment hinggalah kepada revolusi industri yang juga diiringi revolusi sains. Kemuncak penolakan terhadap agama berlaku ketika revolusi Perancis. Pada masa itu, buat pertama kalinya sebuah masyarakat dan negara etis muncul. Perancis juga telah menjadi negara etis pertama di dunia. Mereka berupaya mengubah cara berfikir dan cara hidup manusia dengan hasil sampingannya adalah dengan pembunuhan dahsyat dan mengerikan di atas nama kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Faris bin Mazlan. Nombor metrik D201910893332. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri fahaman atheist. Individu yang merupakan seorang yang atheist akan memiliki beberapa ciri yang menunjukkan diri mereka sebegitu. Menurut artikel yang saya temui daripada Bayan Linnas siri ke-107, menilai fahaman seorang atheist ini, seorang atheist mempunyai hujah yang sentiasa berhubung mengenai pendirian dirinya. Dalam masa yang sama, mereka tidak mudah pengaruh dengan mana-mana hujah yang selain daripada hujah etis. Antara ciri pertama yang dapat saya rungkaikan adalah orang etis ini mempercayai bahawa Tuhan adalah makhluk yang biasa dan sama seperti makhluk yang lain. Fahaman etis menurut fahaman etis, individu yang memiliki fahaman ini akan menolak secara mutlak wujudnya Tuhan atau segala yang bersifat ilahiyah. Menurut Austin Slim, kebanyakan ulama yang akan mendakwa bahawa Tuhan mereka adalah makhluk yang sempurna dan tiada cacat celah. Oleh itu, mereka akan lebih menggambarkan Tuhan itu hanyalah makhluk biasa dan boleh dikatakan seperti orang yang beriman. Kemudian ciri seterusnya adalah mempercayai Tuhan tidak wujud. Ada golongan etis yang mengatakan bahawa kewujudan Tuhan ini tidak dapat dibuktikan dengan sains. Seperti agama Islam, Tuhan Allah itu tidak dapat dilihat. Maksudnya Allah itu tidak wujud. Begitu fahaman yang mereka dapat sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Khairil Amirul bin Khair Azman, bernombor metrik D201910893015, akan mengongsikan kepada anda semua tentang hujah-hujah yang sering digunakan oleh para penganut atheism. Seperti yang kita ketahui bahawa atheism ini bukanlah suatu agama, akan tetapi ia merupakan suatu kepercayaan yang menafikan kewujudan Tuhan. Hujah yang pertama iaitu kebenaran dalam ilmu sains. Para penganut atheism tidak mempercayai unsur-unsur yang melibatkan agama, akan tetapi
dalam masa yang sama mereka menggunakan sains sebagai sumber rujukan dan juga petunjuk kehidupan. Malahan mereka mengatakan bahawa agama ini merupakan suatu khayalan bagi mereka yang berpenyakit jiwa. Hujah yang kedua adalah beragama dengan lebih baik. Hal ini kerana pemahaman para penganut ateism itu adalah ajaran sesebuah agama sama sahaja dengan perilaku penganutnya. Padahal kita tidak boleh menghukum ataupun kita tidak boleh menilai tinggi atau rendah darjat sesebuah agama hanya dengan kualiti yang dizahirkan oleh penganutnya. Apatah lagi penilaian itu hanya bersifat kadar-kadar sahaja. Seterusnya, hujah ateism yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah berkenaan kehendak manusia dan makhluk pada umumnya, bahawa kehendak manusia dan seluruh makhluk di muka bumi berhak mempunyai kehendak bebas dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehinggakan tidak perlu ada campur tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan seharian. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fakrul Amin bin Azhar. Nombor metrik di 208191089324. Okay, so saya akan menceritakan tentang pengaruh ateism. Okay, so pada zaman sejarah kewujudan manusia, sejarah pengaruh ateism ini, ateism ni terbahagi kepada dua pada awalnya. Yang pertama adalah golongan New Atheism. Golongan New Atheism ni adalah golongan di mana mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan 100%, akan tetapi mereka mempercayai bahawa semua kajian-kajian sains yang dilakukan oleh manusia dapat membuktikan bahawa alam ini tidak memerlukan Tuhan. Seterusnya adalah golongan yang kedua adalah golongan atheist pragmatis. Atheist pragmatis ni mereka tetap juga menjalankan ritual-ritual agama, akan tetapi mereka tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan tersebut. Akan tetapi mereka masih lagi mengamalkan ritual-ritual agama yang dijalankan oleh sesetengah masyarakat. Kebanyakan masyarakat, terutama anak muda di Malaysia, terpengaruh dengan ateism ni sebabkan mereka menginginkan kebebasan dalam melakukan perjalanan seharian mereka, iaitu apa yang mereka buat. Mereka tidak mahu terikat dengan apa-apa yang menjadikan keterbatasan mereka untuk melakukan semua perkara. Jadi untuk membendung masalah ateism ini, pihak berwajib sepatutnya menjalankan tanggungjawab yang terbaik supaya golongan ateism ini tidak mudah tersebar dengan lebih luas dan mungkin membimbangkan dan boleh merosakkan imej Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan. Sekian, terima kasih. Khususnya kesan fahaman ateism terhadap agama Islam. Okey, pertama kali seperti kita tahu, fahaman ateism ni sangat bercanggah dengan agama Islam. Sebab mereka hanya menggunakan akal logik fikir mereka sahaja untuk menentukan sesuatu perkara. Tetapi kalau agama Islam, kita selalu merujuk Quran Sunnah dan juga hadis Rasulullah SAW. Seterusnya menyebabkan mereka boleh rosak akidah dan juga boleh menyebabkan mereka murtad. Seterusnya menyebabkan masyarakat di Malaysia boleh berpecah belah dan berkelahi yang sangat besar disebabkan mereka mempunyai fahaman yang berbeza. Okey, seterusnya kesan fahaman ateism terhadap individu. Mereka akan merasa ingin membunuh diri apabila mereka ditimpa musibah ataupun dugaan, kerana mereka ni tidak ada tempat untuk merintih dan tempat untuk meminta tolong. Lalu bagi mereka, bunuh diri adalah cara yang paling senang dan cara yang paling tepat bagi mereka. Seterusnya mereka ni akan merasa mengeluh ataupun sedih, memberontak apabila mereka ditimpa musibah. Tapi bila mereka diberi kesenangan ataupun kemewahan, mereka akan rasa sombong, akan riak.
seterusnya. Mereka ni tidak ada rasa hormat terhadap orang lain kerana mereka hanya menghormati golongan faham mereka sahaja. Jadi, penyebaran gerakan etisma di kalangan masyarakat Islam pada masa kini semakin aktif. Ini mendorong kepada berlakunya percanggahan pendapat atau pegangan di kalangan orang Islam itu sendiri. Jadi, orang Islam mestilah berganding bahu untuk mengatasi penularan gerakan etisma supaya tidak merebak ke generasi yang akan datang. Jadi, antara strategi bagi memerangi penularan etisma ini ialah yang pertama ialah memantapkan lagi institusi kekeluargaan. Sesungguhnya karakter pewatakan peribadi dan pemikiran seseorang itu terbentuk melalui rumah dan keluarganya. Oleh itu, setiap ahli dalam sesebuah keluarga itu, terutamanya ibu bapa, perlulah memainkan peranan menyuburkan benih pemikiran yang berasaskan akidah, syariah dan akhlak Islamiah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, serta tidak menyeleweng apatah lagi yang sesat dalam kalangan ahli keluarga. Antaranya lagi, menguatkuasakan fatwa dan undang-undang. Di negara kita ni terdapat agensi yang bertanggungjawab memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam. Contohnya, apabila wujud kumpulan ajaran sesat atau ajaran yang menyimpang daripada ajaran Islam seperti atisma ini sendiri, maka wujud sebuah agensi rasmi Islam yang mempunyai kuasa membanteras ajaran tersebut. Seperti contoh dalam konteks Malaysia, pengawasan, pengawalan dan tindakan terhadap ajaran sesat atau ajaran menyeleweng adalah di bawah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia atau Jabatan Mufti Negeri-Negeri. Kuasa Raja-Raja Melayu sebagai ketua agama, perkara ini sedikit sebanyak dilihat berjaya menjaga kesucian agama Islam daripada sebarang penyelewengan dan kesesatan. Antaranya lagi, mempergiat lagi aktiviti-aktiviti dakwah. Kita ni sebagai orang Islam turut mempunyai peranan dalam membanteras penularan atisma ini dengan menggunakan pelbagai kaedah, terutamanya kepada golongan generasi yang kurang pendidikan agama, memandangkan mereka ni merupakan sasaran yang terdedah kepada atisma ini. Jadi, sebagai kesimpulan yang boleh dibuat daripada topik ini ialah Islam ni merupakan satu-satunya agama yang benar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap Muslim perlu meyakini bahawa agama selain Islam adalah agama yang batil kerana tiada lagi selepas kebenaran kecuali kebatilan. Surah Yunus ayat ke-32. Jadi beriman dan meneguhkan keyakinan umat Islam kepada akidah yang sebenar ialah perkara yang perlu dihebahkan kepada seluruh umat Islam dalam mencegah bukan sahaja da'iyah golongan anti agama ini yang turut menjadi pencetus kepada pelbagai ajaran sesat. Akhir sekali, saya menyeru kepada saudara-saudara sesama umat Islam, usahlah kita ni terlalu cepat menghukum, mengugut dan memberikan label yang negatif tanpa memahami terlebih dahulu sesuatu hal dengan mendalam. Kejahilan golongan etis ini kemungkinan adalah daripada maklumat yang salah yang sampai kepada mereka terhadap agama. Usah jadikan sikap terburu-buru itu satu fitnah kepada agama. Seorang Muslim yang baik akan berakhlak dengan akhlak yang baik dalam menepani apa jua urusan kehidupannya.